Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu teruskan pembelajaran kita hari ini dengan topik yang baru iaitu jadual berkala. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 162. Okey, jadi jadual berkala ni adalah satu perkara yang baru untuk kamu. Okey, siapa-siapa yang pernah tengok jadual berkala ni sebenarnya ianya adalah himpunan unsur-unsur kimia bergantung kepada kumpulan-kumpulan dia, sama ada dia ni adalah logam ke bukan logam ke. Okey, kamu boleh baca sejarah jadual berkala pada dalam buku teks kamu muka surat 163. Okey, right. Okey, kita pergi kepada 6.1 tentang pengelasan unsur. Okey. Alright. So sebelum ni kita dah belajar tentang jirim Okey, so jadi semua benda yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang okey dipanggil sebagai jirim. Jirim pula terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan juga diskrit. Diskrit, okey, yang disebut sebagai atom. Okey. Macam kita belajar sebelum ini tentang susunan pepejal. Susunan pepejal sangat rapat. So ni apa benda ni? Ini adalah zarah-zarah. Jadi jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil. Okey, dan juga diskrit yang bergerak, okey, yang disebut sebagai atom. So kita katanya sebagai atom. Okey, atom tidak boleh dilihat dengan mata kasar sebab saiznya terlalu kecil. Okey, atom hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran sehingga berjuta-juta kali ganda. So baru kita boleh nampak struktur atom tersebut. Okey, so tengok atom dan juga molekul. Okey, atom terdiri daripada 3 zarah subatom iaitu proton, neutron dan juga elektron. Okey, proton dan juga neutron berada dalam nukleus atom, manakala elektron beredar mengelilingi nukleus. Okey, apa maksud dia ni? Okey, proton ni adalah nukleus gambar macam ni. Ini adalah nukleus. Okey. So proton dengan neutron ni dia berada dalam nukleus atom. Ni satu atom ni. Okey. Jadi proton dengan neutron duduk dalam nukleus atom. So manakala elektron yang beredar mengelilingi nukleus. So yang ni adalah elektron. Elektron yang beredar. Okey. Okay, nukleus mempunyai cas keseluruhan positif kerana terdapat proton yang bercas positif di dalamnya. So, dikatakan bahawa nukleus ini dia bercas positif. Okay. So, bilangan elektron di dalam sesuatu atom pula adalah sama dengan bilangan protonnya. So, dalam satu atom, ni satu atom, okay, bilangan elektron yang ni dengan proton yang duduk dalam nukleus atom ini adalah sama. Bila sama, maksudnya dia adalah neutral. So, atom adalah neutral. Apa maksud neutral? Maksudnya bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Apa dia proton? Apa dia elektron? Proton adalah cas positif. Okey, elektron adalah cas negatif. Okey. So kita tengok kedudukan kedudukan elektron, proton dan juga neutron dalam satu atom. So ni adalah struktur satu atom struktur satu atom. Okey, so macam cikgu kata tadi tu zarah yang bercas negatif adalah elektron. So elektron ini dia mengelilingi nukleus. Ini nukleus yang berada di tengah-tengah ni. Okey.
So yang color merah ni adalah proton. So proton bercas positif dan yang color biru ni adalah neutron. Neutron tidak bercas neutral. Zarah yang bercas neutral, zarah neutral yang tidak bercas. So proton dengan neutron dia berada dalam nukleus atom. Tapi elektron dia mengelilingi atom, mengelilingi nukleus, sorry. Okey. So kita tengok atom. Okey, Johnston Stoney telah mencipta perkataan elektron pada tahun 1891. Okey, perkataan nukleus berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud little nut. Okey, kita tengok unsur. Apa maksud unsur? Okey. So, unsur adalah bahan yang paling ringkas. Yang ini penting untuk kamu faham. Okey, apa dia unsur? Unsur adalah bahan yang paling ringkas. Okey. Unsur tidak boleh diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Maksudnya unsur ni satu je. Jadi dia tidak boleh diuraikan. Nak jadi dua ke, nak jadi bahan yang lebih ringkas lagi tak boleh. Sebab dia adalah yang paling ringkas. Dia adalah bahan yang paling ringkas. Dia tidak boleh diuraikan. Okey. Terdapat hanya satu jenis unsur, jenis zarah dalam setiap unsur. Contoh macam oksigen, oksigen O2. Okey, gas oksigen. So dia ada unsur oksigen sahaja. Okey, kalau nitrogen pun sama, N2 pun sama juga. Dia terdiri daripada zarah-zarah yang sama, membentuk satu unsur. Okey, selain besi ferrum, ferrum, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon dan kuprum juga merupakan unsur. Okey, macam mana kita nak tahu? Sebab dia terdiri daripada satu jenis sahaja bahan kimia. Macam contoh hidrogen, dia H2. Dia tak ada, kalau air H2O. Ni air, ni molekul air. Dia ada unsur hidrogen, dia ada unsur oksigen. Jadi dia dah lebih daripada satu dah ni. Jadi dia bukan unsur. So kalau H2 sahaja, dia adalah unsur. Nitrogen adalah unsur. Oksigen adalah unsur. Ferrum besi pun adalah unsur. Karbon C saja pun adalah unsur. Okey. Okey, oksigen adalah suatu unsur yang banyak terdapat di bumi. So itu adalah contoh unsur. Okey. Kita tengok unsur dia terdiri daripada zarah-zarah yang sama jenis. Kalau kita tengok kat sini yang ni adalah baldi zinc. Okey, ni tengok kat sini zinc, semua zinc. Nampak tak? Dia tak ada oksigen, dia tak ada hidrogen. Jadi ni adalah unsur lah ni. Hanya terdiri daripada satu jenis bahan kimia sahaja. Okey, yang ni tong hidrogen. So hidrogen dia H2 kan? Ni H2. Kenapa dua? Ni satu, dua. H2. Okey, jadi dia ada H je semua. Tak ada pun oksigen, tak ada. Tak ada pun karbon. Jadi dia adalah unsur. Sebab dia terdiri daripada satu unsur, satu jenis unsur sahaja. Tabung oksigen pun sama. Ada O sahaja. Tak ada huruf lain. Karbon yang ada dekat kita punya mata pensel pun sama juga. C semua. Tak ada yang lain. Okey, paku terdiri daripada ferrum pun sama juga. Tak ada unsur yang lain. So, unsur terdiri daripada zarah yang sama jenis. Okey, kamu kena ingat tu Okey, kita tengok pula kepada sebatian. Apa dia sebatian? Okey, sebatian pula terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okey, yang bergabung secara kimia ni maksudnya ianya melalui tindak balas kimia. Okay, nanti kita tengok. Okey,
tadi kita belajar unsur terdiri daripada satu jenis bahan kimia sahaja. Tapi kalau sebatian, dia terdiri daripada dua atau lebih unsur. Maksudnya unsur tadi tu dia ada dua ataupun lebih. Tapi dia bergabung secara kimia. Okey, sebatian terhasil daripada tindak balas kimia. Okay, sebatian boleh dihasilkan dalam makmal ataupun terhasil secara semula jadi di sekeliling kita. Contohnya air. Air adalah sebatian. Sebab dia terdiri daripada unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Jadi dia ada dua unsur yang bergabung secara kimia. Okay, contoh sebatian adalah aluminium oksida, zinc sulfida. Maksudnya ada unsur aluminium dan ada unsur oksigen. Okay. Zinc sulfida ada unsur zinc, ada unsur sulfur. Jadi dia jadi zinc sulfida. Besi klorida dia ada ferrum, kemudian dia ada klorin. Gula, glukosa. Glukosa dia ada C6H12O6. Dia ada unsur karbon, dia ada unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Maksudnya dia terdiri daripada dua ataupun lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okay, air macam cikgu kata tadi tu, H2O, garam NaCl, natrium klorida. So dia ada unsur natrium, dia ada unsur klorin. Jadi dia terdiri daripada dua ataupun lebih lah, bergantunglah kepada bahan tersebut. Okay, yang penting sekali dia bergabung secara kimia. Okay, ni contoh garam. Garam ada natrium dan juga ada klorin. NaCl. Ada natrium. Okey, dan juga ada klorin. Okey. Ini pula cengkerang. Cengkerang kalsium karbonat. Kalsium karbonat, kalsium CaCO3. Kalsium karbonat. So dia ada unsur kalsium, dia ada unsur karbon dan juga dia ada unsur oksigen. Jadi maksudnya dia adalah sebatian lah. Dia terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okay, gula dia C6H12O6. So dia ada unsur karbon, dia ada unsur hidrogen dan dia ada unsur oksigen. Okay, terdiri daripada dua ataupun lebih unsur. Okey, dan kita tengok pula kepada jadual berkala. Okey, pada abad ke-18 dan ke-19, ahli sains telah menemukan banyak unsur. Okey, usaha ini telah menghasilkan jadual berkala yang disusun secara teratur dan sistematik dan masih digunakan hingga hari ini. Kalau kamu nak tengok jadual berkala, boleh rujuk buku teks muka surat 167. Okey, sehingga tahun 2016 terdapat lebih kurang 118 unsur yang dalam dunia yang telah dijumpai. Okey. So inilah rupa bentuk jadual berkala. Kalau kita tengok jadual berkala ni ada H, ada Li, ada Na. Itu adalah simbol unsur. Simbol unsur. Kemudian kalau kita tengok sini okey, ni adalah C. C adalah simbol unsur untuk karbon. Nama unsur dia karbon. Okey, ni nombor atom dia. Nombor atom dia, nombor proton, nombor proton adalah 6. Okey, jisim atom relatif dia 12. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini, ada warna biru ada, warna kuning ada, warna oranye. Okey, so warna biru ini melambangkan ianya adalah bukan logam. Okay, kalau warna kuning ni adalah logam dan untuk oranye ni adalah separuh logam. Okay, perlu ke kamu ingat ni? Belum sampai masanya lagi. Nanti kamu naik apa form nanti baru kamu kena ingat. Dia punya kumpulan-kumpulan dia. Untuk peringkat kamu ni, kamu kena tahu dulu jadual berkala ni lah. Tentang jadual berkala apa yang kena tahu. Inilah unsur-unsur yang terdapat dalam jadual berkala. Okay, tapi kena tahu juga ni logam. Logam, nama-nama logam ni. Okay. Bukan logam.
dan juga separuh logam. Okey. Tengok seterusnya jadual berkala. Okey, pada masa lalu terdapat beberapa unsur yang diberikan nama berdasarkan bahan yang dihasilkan oleh unsur itu. Unsur-unsur tersebut diberikan nama yang berakhir dengan gen yang berasal daripada perkataan generator. Okey, ini berdasarkan berita sains muka surat 168. Okey, cikgu ternilah. Okey, hidrogen. Hidrogen bermaksud penjana air. Okey, dan juga nitrogen bermaksud penjana asid nitrik. Okey. Okey, hari ini nama-nama unsur yang baru ditemukan perlu disahkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. Okey, kebanyakan nama unsur-unsur ini bersempena dengan nama saintis yang menemui unsur tersebut. So, nama tempat penemuan dan juga nama saintis terkenal. Okey, walau bagaimanapun, unsur yang ke-113, 115, 117 dan 18 masih belum diberikan nama secara rasmi. So, ini adalah antara unsur-unsur yang baharu yang ditemukan oleh saintis. Antaranya inilah 104 ni, Rutherfordium. Ni berdasarkan asal-usul nama dia datang daripada saintis lah yang menemui unsur ini. Okey, tapi unsur ni 115, 17, 18 ni masih belum diberikan nama secara rasmi. So ini adalah antara unsur-unsur yang baru ditemui. Okey, so untuk kelas kita hari ini kita stop dulu kat sini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.